Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Muhammad Nuruddin. Nombor matrik saya AA200284. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan projek yang telah kami lakukan, iaitu projek yang bertajuk Faktor dan Impak Kehamilan Remaja dan Pembuangan Bayi yang Semakin Berleluasa. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang. Yang pertama iaitu Syaza Nur Iman bin Syamri, Hanis binti Husin, Muhammad Aizat bin Muhammad Nuruddin, saya sendiri, Ahmad Daniel bin Ahmad Junaidi, Nur Izzat Nakiuddin bin Nur Hisham, Husin bin Muhammad Zaid, Ain Syahirah binti Razali, Kenny Alfred, Julia Hashikin binti Hairani, Muhammad Syafiq bin Muhammad Nazri. Pembentangan pada hari ini akan dibentangkan oleh 5 orang pembentang, iaitu saya sendiri dan Nur Izzat Nakiuddin, Ahmad Daniel, Syafiq Nazri dan juga Kenny Alfred. Okey. Jadi saya akan teruskan ke bahagian pengenalan. Untuk bahagian pengenalan kita ada 3 poin utama, iaitu yang pertama, kehamilan luar nikah adalah merupakan isu yang dihadapi oleh masyarakat global merentasi batas agama, bangsa, warna kulit dan lapisan umur. Kehamilan luar nikah bukan sahaja berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia, bahkan masalah sosial yang dibimbangi ini turut dihadapi oleh negara-negara yang membangun seperti Amerika dan sebagainya. Yang kedua, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peruntukan undang-undang jenayah syariah bagi kesalahan hamil luar nikah. Aspek yang dianalisi ialah peruntukan, elemen kesalahan dan hukuman di bawah enakmen Akta Kesalahan Jenayah Syariah negeri-negeri di Malaysia. Dan poin yang ketiga ialah kajian ini menggunakan pendekatan kaedah kualitatif menerusi reka bentuk analisis kandungan dengan merujuk jurnal-jurnal terpilih, artikel, buaran soal selidik dan internet seperti YouTube dan media massa. Okey, itu sahaja untuk pengenalan. Anda boleh teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzat Nakiuddin bin Nur Hisham. Ini membentangkan tentang latar belakang, faktor dan impak kehamilan remaja dan pembuangan bayi yang semakin berleluasa. Takrif hamil luar nikah ialah mengandung sebelum berkahwin, di mana kewujudan hubungan seks di antara dua pasangan yang masih tidak mempunyai pertalian nikah yang sah. Keinginan seks merupakan fitrah manusia dan ia juga telah menjurus kepada masalah tingkah laku seksual dalam kalangan remaja. Remaja hamil luar nikah terdiri daripada umur 13 hingga 18 tahun. Menurut UNICEF 2018 mendapati bahawa remaja yang tergolong dalam kes kehamilan luar nikah ialah terdiri daripada umur 13 tahun hingga 19 tahun. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa usia penglibatan remaja dalam tingkah laku seks berisiko kini semakin awal, iaitu bermula sejak kanak-kanak lagi. Di Malaysia, lebih 300 orang kanak-kanak dan remaja Melayu 13 hingga 25 tahun yang terlibat dalam salah laku seksual dan seks bebas sehingga menyebabkan kehamilan luar nikah dan pengguguran janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Ahmad Daniel bin Ahmad Junaidi, pemegang kad matrik AA200764, dan saya akan menerangkan penyataan masalah yang kami dapati semasa menjalankan proses kajian kami. Faktor yang pertama ialah faktor remaja kurang mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Hal ini berlaku akibat kesibukan ibu bapa yang bekerja dari jam 9 hingga 5 bagi mencari nafkah pembelajaran keluarga, menyebabkan remaja terasa terabai oleh ibu bapa mereka. Faktor yang kedua yang dapat kami kesan ialah kurangnya pengawasan selepas waktu sekolah.
Golongan remaja haruslah dipantau dengan lebih teliti oleh ibu bapa mereka kerana golongan ini akan menuju ke fasa dewasa dan ia suka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang dewasa di luar sana. Faktor yang ketiga pula ialah disebabkan remaja ini terpengaruh dengan rakan sebaya. Hal ini berlaku kerana remaja lebih cenderung untuk mencari rakan-rakannya berbanding mencari keluarganya sendiri jika sering diabaikan oleh keluarga mereka. Ajakan kawan mempunyai pengaruh yang besar dalam pertimbangan remaja dalam melakukan sesuatu perkara yang baik maupun yang perkara buruk. Faktor yang seterusnya pula ialah kecantikan ilmu agama dalam diri mereka sendiri. Golongan remaja yang kurangnya pengetahuan kebiasaannya akan melakukan sesuatu menurut hawa nafsu mereka sehingga tidak memikirkan baik buruk perbuatan tersebut. Faktor yang terakhir ialah tidak mahu maruah mereka dan juga maruah keluarga mereka tercalar. Perasaan takut dipandang serong oleh masyarakat setempat mempengaruhi minda mereka sehingga membuatkan mereka mengambil kata putus untuk membuang bayi tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Nazri, nombor metrik AA 20565. Okey, kali ini saya akan menerangkan tentang objektif kajian dan kepentingan kajian. Okey, baiklah. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini, iaitu yang pertama sekali, untuk mengkaji punca peningkatan kes kehamilan luar nikah dan perbuangan bayi dalam kalangan remaja. Seterusnya, untuk menganalisis kaedah bagi mengatasi isu kehamilan luar nikah dan perbuangan bayi dalam kalangan remaja. Akhir sekali, demi menjelaskan impak kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi terhadap emosi dan fizikal setiap suatu individu. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini terdapat 3 bahagian, iaitu individu, masyarakat dan agama. Pertama sekali saya akan menerangkan kepentingan kajian dalam individu. Okey. Pertama sekali, untuk pencegahan agar remaja tidak mudah terjebak dengan isu hamil luar nikah ini. Seterusnya, untuk mengelakkan gangguan emosi dan kesihatan pada remaja setelah terlibat dalam isu ini. Seterusnya, kepentingan kajian dalam masyarakat, untuk memberi pendedahan kepada masyarakat agar berusaha untuk mencegah isu ini. Seterusnya, memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa isu ini penting untuk diatasi demi membentuk sesebuah negara, masyarakat yang aman, harmoni dan maju. Dan akhir sekali, kepentingan agama. Terang lagi bersuluh untuk memelihara kesucian agama daripada tercemar dari isu kehamilan luar nikah dan perbuangan bayi dalam kalangan remaja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hello semua, nama saya Kenny dan hari ini saya akan memberikan sedikit penerangan tentang perbincangan dan analisis bagi kumpulan kami. Jadi, apakah punca peningkatan kes kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi dalam kalangan remaja? Yang pertama adalah disebabkan oleh laman web yang berunsur pornografi. Kerana pornografi ini akan menyebabkan remaja lebih taksub untuk melakukan perkara-perkara yang negatif seperti seks luar nikah. Yang kedua adalah pergaulan bebas antara jantina dalam kalangan remaja, dan yang ketiga adalah kurang penghayatan agama dalam diri remaja. Apakah kaedah untuk mengatasi isu ini? Yang pertama, pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan bolehlah melaksanakan dasar menapis dan menyekat bahan-bahan pornografi di internet. Dari sini kita boleh lihat bahawa remaja akan lebih kurang terdedah dengan perkara-perkara ataupun dengan bahan-bahan lucah. Yang kedua adalah ibu bapa perlulah memberikan perhatian kepada anak mereka agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang negatif di luar sana. Yang ketiga, remaja perlulah menjaga batas pergaulan antara lelaki dengan perempuan dari usia muda.
Mereka juga perlulah berjumpa dengan pakar kaunseling, mendapatkan nasihat daripada ibu bapa ataupun rakan-rakan yang rapat agar dapat menyiapkan diri untuk hidup berkeluarga. Apakah impak kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi? Dari segi emosi, remaja akan mengalami masalah mental kerana mereka masih belum bersedia untuk menjadi seorang ibu bapa, di mana mereka akan timbul perasaan benci, marah dan sedih, dan akibatnya mereka akan membuang anak yang telah dilahirkan. Dari segi fizikal, akan berlaku perubahan imej sama ada tubuh ataupun paras rupa. Mereka akan lebih malu untuk bersosial dengan orang luar kerana akibat kesan daripada proses mengandung mengikut trimester. Kesihatan remaja sebagai ibu mengandung juga akan terjejas. Okey, kita berjumpa sekali lagi. Kali ini saya akan sambung part kesimpulan. Okey, untuk kesimpulan kita ada 3 poin utama. Yang pertama, semua warga masyarakat tidak mengira kaum dan agama haruslah berganding bahu bagi membantu mencegah dan membanteras gejala sosial supaya tidak menjadi lebih serius dan dapat dikurangkan walaupun tidak sepenuhnya. Yang kedua, pihak atasan dan badan-badan kebajikan juga perlu lebih peka dan perlu menganjurkan pelbagai ceramah, program-program dakwah atau motivasi kepada remaja supaya mereka mendapat lebih informasi tentang gejala ini dan sedar tentang kesan serta bahaya daripada perbuatan tidak bermoral itu. Okey, poin yang ketiga, sebagai remaja yang bermoral, kita seharusnya menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang kejam dan hina itu. Jadi, dengan pelbagai usaha yang dilakukan secara bersama-sama ini, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah ini daripada menjadi satu penyakit berbahaya di negara Malaysia pada masa yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada kami. Harap semua dapat memahami dan dapat sedar tentang kepentingan untuk membanteras gejala ini. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.